alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala atas segala limpah dan rahmat dan inayahnya dapat kita bersama-sama ya dengan program kita siri bicara umat ya, SBU. Alhamdulillah semenjak daripada bermulanya PKP ini kita telah melaksanakan SBU kita ini yang ke-8 ya, dan pelbagai topik tajuk yang menyentuh tentang keperluan dan juga kepentingan umat pada hari ini. Dan insyaAllah pada pagi ini 23 April 2020 kita akan sekali lagi berbincang secara langsung satu topik yang cukup menarik, dekat sekali dengan kita ya, iaitu yang bertajuk COVID-19 ICT keperluan umat. Semoga rakan-rakan di luar sana yang sedang menyaksikan rancangan ini, kita semua sedia maklum dengan ujian dan cabaran COVID-19 sejak daripada pertengahan Mac yang lalu. Melihat berbagai cabaran dan halangan yang terpaksa kita lalui ya, kesemua masyarakat kita terpaksa duduk di rumah ya untuk mengelakkan daripada terjerumus kepada virus COVID-19 ini. Jadi walau bagaimanapun saya perhatikan bahawa ada hikmahnya juga dengan tragedi ataupun keadaan ini menyebabkan penggunaan teknologi ini begitu meluas sekali. Bahkan pihak kerajaan dan juga agensi-agensi telah menggunakan ruang-ruang komunikasi maya ini sebagai satu mekanisme komunikasi yang terbaik. Walau bagaimanapun ada jugalah kes-kes yang timbul penyalahgunaan dan sebagainya yang menyebabkan ianya memberikan kesan yang tidak baik kepada masyarakat kita. Saudara-saudara, rakan-rakan sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan bincang-bincangkan tentang tajuk ICT keperluan umat dalam fasa pandemik COVID-19 ini bersama-sama dengan dua orang panel kita yang cukup berpengalaman, yang mempunyai kemahiran yang khusus tentang bidang ICT ini, iaitu yang pertama Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin. Assalamualaikum, apa khabar Dr. Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Asri? Nampak sibuk hari ni. Kompak daripada Sungai Pusuk. Ya. Ana kerap berjumpa hantar masa PKP ni daripada alam nyata sebelum PKP sebab selalu jumpa dalam virtual. Ya, itulah pentingnya kita berkomunikasi itu insya-Allah. Ya, Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin merupakan pengarah IT East Southeast Asia. Dia merupakan seorang Esko Wadah Pusat dan juga Ketua Kluster Penyelidikan ICT dan Islam Universiti Islam Antarabangsa. InsyaAllah kita akan sembang-sembang banyak soalan-soalan yang akan saya tanyakan dengan Prof insya-Allah. Berbagai topik dan juga isu-isu berkaitan tentang ICT dan umat kita pada hari ini. Dan panel kita yang kedua iaitu Profesor Dr. Roslina Osman. Apa khabar Dr.? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramadan Karim Ustaz. Ustaz apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat semua Prof Ya, Alhamdulillah. Kita nak Ramadan ini insya-Allah sehari dua esok mungkin. Ya, insya-Allah. Ya. Kali ini kita Ramadan dalam keadaan yang agak terbatas dari segi kita punya pergerakan dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun kita kena sama-sama lah Prof ya. Kita agak unik. Kali ini Ramadan agak unik. Keunikan Ramadan pada tahun ini insya-Allah ya. Bersama kita Profesor Dr. Roslina Osman, Ketua Jabatan Perpustakaan dan Sains Maklumat Kuliah ICT Universiti Islam Antarabangsa yang juga merupakan Ketua Unit Penyelidikan Teknologi Semantik UIA. Jadi insya-Allah memang tidak asing lagi kita dan juga mereka-mereka yang betul-betul layak untuk berbicara tentang tajuk kita pada hari ini iaitu ICT keperluan umat. Jadi saya nak menyentuh ataupun nak bertanya soalan kepada Prof Fauzan dahululah ya, mungkin ya. Boleh Prof ya, soalan pertama boleh, insya-Allah. Berkaitan tentang isu ICT ini, kita lihat bahawa macam dalam mukadimah saya tadi bahawa dengan berlakunya COVID-19 ini menyebabkan perhubungan secara fizikal itu terbatas, tetapi kita saksikan perhubungan secara maya ini, dipakai komunikasi maya ini begitu meluas sekali. Dan macam Prof kata tadi, berjumpa fizikal dah makin jarang, tapi komunikasi secara maya ini makin mudah dan sebagainya. Jadi sebagai permulaan tajuk kita Prof, sebagai mukadimah kita ini, mungkin Prof boleh jelaskan dari segi kepentingan ICT itu sendiri ya, dalam kehidupan harian individu dan umat dan sebagainya, yang merupakan suatu perkara yang mungkin kita perlu fahami lah
sejauh mana posisi kita sebagai masyarakat Malaysia ini dalam kita nak memahami kepentingan ICT dalam kehidupan kita. Silakan Prof. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana akan share screen ni dan nampak jelas Okey, ICT keperluan umat, pertamanya alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT kerana dapat memberi kesempatan dan kita berjaya dalam PKP ini, dan esok atau lusa kita akan menyambut Ramadan, satu berjalan juga bulan tarbiyah, dan quite interesting bagaimana Ramadan ini kita mengawal diri kita, dan kita dah mengawal diri kita dalam PKP ini. Jadi dalam pengawalan itu kita akan menggunakan teknologi, dan teknologi yang tak asing lagi ataupun sekarang ni adalah teknologi ICT, Information Communication Technology ataupun teknologi maklumat. Jadi saya akan jawab slide jawab soalan Ustaz Asri ni, apakah kaitan Islam dan harian kita dalam ataupun umat Islam ini. Jadi ini akan berdasarkan buku saya ICT dan Islam, dan juga saya akan mulakan dengan ayat yang pertama diturunkan oleh Allah SWT pada Rasulullah SAW. Iqra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini telah dinyatakan bahawa menyuruh Rasulullah SAW untuk membaca, dan membaca dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Sini saya kaitkan al-qalam ini dengan teknologi, yakni teknologi yang menulis, menyimpan dan menyebar maklumat. Apakah teknologi yang menulis dan menyimpan, menyebar maklumat sekarang ini adalah ICT. Jadi ini amat relevan sekarang ini, tapi Allah dengan ingatkan kita bahawa kita kena baca, kita kena guna dengan nama Allah yang menciptakan. Dan Allah mendefinekan makna pen tu ataupun kalam itu adalah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kita bagaimana menggunakan kalam itu, dan kita akan tahu apa yang kita tidak tahu sebelum ini. Jadi kita gunakan ICT, kita guna Zoom, kita guna Meet, kita guna Skype dan Google Hangout dan sebagainya ada sekarang, dan kita tidak akan tahu apa yang kita tidak tahu sebelum ini. Dan siapa yang mengajarkan kita? Allah SWT. Tapi dengan syarat kita baca dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu apa ni? Dan juga saya nak sambung juga dengan apa kaitan di sini bahawa Allah juga mengingatkan kita bahawa setelah ayat 55 itu ayat mengingatkan kita bahawa kita ni kadang-kadang melampaui batas. Dan kadang-kadang dan ayat ini juga sampai 119 Allah mengingatkan kita bagaimana punishment orang yang berbohong, yang ini silap tidak menggunakan teknologi maklumat cara yang betul. Tapi akan diulas dengan Prof. Osman kemudian. Tapi saya nak kaitkan sebelum saya nak tutup ni dengan satu hadis yang oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Hatim, recorded from Al-Walid bin Ubaidah. Rasulullah sabda, inna awal ma khalaqallah al-qalam faqala lahu uktub, qala ya rab wa ma uktub, qala uktub al-qadar wa ma huwa ka'in ila abad. Ini hadis yang saya nak kaitkan, ini surah Al-Qalam. Kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ini riwayat oleh hadis ini reported Ibnu Abu Hatim, recorded Al-Walid bin Ubaidah bin As-Samit, dan mengatakan bahawa my father called for me when he was dying, and he said to me, verily that Allah, I heard the messenger of Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya verily the first of Allah, what Allah created was the pen. Ciptaan pertama yang diciptakan Allah adalah kalam. Dan and he said, right, uktub. Then kalam said, ya Rabb, wa ma uktub, oh my Lord, what shall I write? Then Allah beritahu, qala ya Rabb wa ma uktub, qala uktub innal uktub al-qadar wa ma huwa ka inna abad. Write the decree and whatever will throughout eternity. This hadith recorded by Imam Ahmad through Waris Roll of Transmission, Tirmizi recorded from hadith Daud, and statusnya Hasan Sahih Gharib.
Jadi saya nak akhir soalan pertama ni bahawa ciptaan pertama yang mengikut hadis itu adalah kalam, dan Allah suruh kalam uktub, menulis, tapi pada ayat pertama diturun pada Rasulullah SAW, Iqra, suruh membaca, dan juga kalam ni menjadi medium, teknologi perantaranya. Jadi itu bagi saya teknologi maklumat yang boleh kita faham sekarang ni. Dan slide ini menunjukkan bahawa teknologi maklumat yang saya nyatakan ni ada component peopleware, yang kita end user ataupun system developer, kita ada hardware, kita ada software. Tanpa siapa yang membina hardware dan software adalah peopleware, tapi yang paling penting adalah hardware, perisian hati. Dan perisian hati ini saya nak kait dengan hadis Rasulullah SAW bahawa Rasulullah SAW bersabda juga bahawa dalam satu badan itu ada seketul daging, dan daging itu baik, sayyi'ah hasanah, kullu jasadah hasanah. Kalau seketul daging itu busuk, seluruh badannya busuk. Jadi inilah penting bagi hati ini, dan saya nak kait dengan Ramadan tadi. Ada 1 minit sikit Asri, ya, sila boleh bahawa kenapa bulan Ramadan ini kita jadi baik Kenapa datang Syawal kita back to square one? Kerana kita control kita punya input. Dalam sistem komputer ni kita ada input, proses, output. Dalam ada term dalam komputer ni ada garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out makna kata apa yang kita masuk garbage, kita enter garbage, kita proses garbage, yang output pun garbage. Kita di bulan puasa kita jadi baik kerana kita jaga control input. Kita makan siang tak ada input, tak ada makanan. Tak ada makan. Buka puasa baru kita mulakan input tu. Dan dalam bulan puasa juga, dalam Ramadan ini, kita kontrol input yang baik-baik. Yang ni, kita banyak tazkirah, banyak tadarus, banyak tarawih, banyak baca ajaran spiritual, Quran. Itu yang kita masuk Quran, proses pun Quran, dan output pun akhlak Quran. Dan kita bila orang nak mengumpat, cela, keji, fitnah masa bulan puasa, kita selalu kata Rasulullah SAW nasihatkan, sungguhnya aku berpuasa. Kalau aku nak berpuasa. Those are the bad input yang dipengaruhi oleh syaitan. Malah syaitan dikunci. Dan kita nak tengok bahawa macam COVID-19 ini pun inputnya. Sebab tu kita ada social distancing, kita kena dikurungkan. Kita tak nak input virus COVID-19 ni dimasukkan. Kita kena basuh tangan, kena nak matikan dia input tu masuk ke hidung kita atau mulut kita. Itu yang kena tutup mulut, tutup mask. Itu input. Jadi proses input, proses output is very important, penting. Dan bulan puasa ini amat baik kalau kita banyakkan proses input, proses dan output yang baik-baik. Okey Allah, saya serah. Itu setakat ini dulu Ustaz Asri. Menarik sungguh lah Prof ya, bila Prof sebut tadi adanya hardware, adanya software, dan satu istilah yang Prof gunakan, hardware. Ya, perisian hati, qalbun salim. Perisian hati, ya, qalbun salim. Ini perkara yang kita rasa penting dalam kita nak mendepani bulan Ramadan ini ya. Jadi kalaulah itu yang menjadi keutamaan kita, mana persoalan yang saya nyatakan tadi kepada Prof bahawa apakah kepentingan ICT dalam kehidupan seharian ini. Kalau semuanya mempunyai hardware itu yang betul, jadi apa sahaja yang ada yang kita nak inputkan, yang kita nak outputkan itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat kita lah. Ini nak menunjukkan kepentingan ICT dalam konteks kehidupan seharian. Jadi saya nak pindah kepada Prof Roslina ya Prof. Sikitlah saya dipahamkan Prof ada menulis ya tentang ICT dan Islam, dan banyak kata-kata kerja dan juga bahan-bahan ilmiah yang berkaitan tentang ICT dan Islam ini, dan dipahamkan juga ada buku juga berkaitan tentang ICT dan Ramadan. Ke begitu Prof? Itu terbalik tu. Sepatutnya soalan tu untuk Fauzan dan soalan tadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin mukadimah juga Prof, dari segi kepentingan ICT ni dalam konteks Prof mengkaji tentang realiti masyarakat kita ni dalam konteks memahami ICT ni. Silakan Prof. Okey, sebenarnya kajian terbaru saya, sebelum ni kajian saya tentang Islamic Search Engine, diberi nama Wisemantic, dan sekarang yang sedang dalam progress ialah Information Dissemination Models yang mengikuti epidemic model untuk berbagai bidang.
Jadi itulah setakat pengenalan untuk kajian saya yang kini. Dan untuk menjawab soalan Ustaz ya, saya ada nak share screen di sini. So sebenarnya kita sekarang telah memasuki satu fasa ya, satu norma yang baru ataupun the new normal or post normal times, di mana kita sekarang melalui kehidupan digital. Okay, walaupun digital citizenship, digital citizen telah disebut beberapa tahun yang lalu, namun begitu tidak semua kita merasainya. Jadi hari ini saya ingin berbincang tentang atau membicarakan tentang kehidupan digital dan warga digital. Jadi kalau lihat di slide ini kan, ada individu yang digital. Okey, maksudnya setiap hari melalui kehidupan seharian sebagai individu yang menggunakan digital, okey, disebut individu digital. Kemudian menjadi community digital, maksudnya individu tersebut berinteraksi secara digital dengan sekelilingnya, okey, alam sekelilingnya, ekosistemnya dan sebagainya. Dan seterusnya insya-Allah kita akan mengalami new digital landscape, yakni post normal digital landscape ataupun norma baharu digital landscape atau landscape digital. Maksudnya digital landscape kita akan berubah. Okay, cuma speednya mungkin cepat atau lambat, itu bergantung kepada individu dan fasa-fasa pelaksanaan ICT. Jadi keseluruhannya kita di Malaysia dan juga di global, di dunia, kita akan mengalami mass digital adoption. Maksudnya bukan secara individu, kemudian beberapa tahun kemudian sekumpulan individu, tapi kali ini serentak. Cuma hanya fasa sahaja berbeza, ya. Seterusnya, okey, sejak COVID-19 ya, kita mengalami internet pressure ataupun demand ataupun permintaan internet. Jadi kalau lihat di bawah itu, kedua terakhir pada graf itu, Malaysia, kita adalah 9%, hampir 9%. Jadi 23.5% kita ada mengalami kenaikan internet traffic, okay, seluruh Malaysia untuk both fixed line dengan mobile broadband services pada minggu pertama MCO ataupun KPK. PKP. Dan kita melihat bahawa minggu yang kedua itu ada further increase 8.6%. Ini data daripada MCMC ya. 2020, ini tahun ini, bulan lepas. Seterusnya, apa hasil positif daripada COVID-19 dan juga adoption of digital services atau platform, di mana kita lihat Shopee ya, kenaikan penjualan, jual belinya sangat-sangat meningkat. Walaupun mengalami delay in delivery ya, slow in delivery kerana MCO tadi, dan masa yang sama Shopee telah menderma ya kepada tabung-tabung bantuan dan sebagainya. Dan yang keduanya Bungkus Eat yang menawarkan sifar komisen bagi peniaga. Ini sesuatu yang saya rasa setiap individu di Malaysia melaluinya dan memesan makanan dan sebagainya. Jadi sama ada memaparkan produk ataupun membeli produk secara online. Kemudian untuk grocery, oleh kerana penjarakan sosial, jadi penghantaran barang dapur ke rumah itu telah menjadi amalan ataupun kehidupan seharian kita, ataupun mungkin beberapa kali seminggu kalau beli dalam bentuk bulk. Dan seterusnya kita melihat ianya juga memberi peluang pekerjaan umpamanya kepada mereka yang peniaga-peniaga kecil mempunyai rangkaian yang rangkaian delivery untuk makanan-makanan dan produk segar. Jadi kalau kita lihat kan soalan itu, who led the digital transformation of your company? Jawapan dia C, COVID-19. Dan kemudian kalau lihat ya sebelah kanan ni, iaitu harum manis, dan sekarang bila mangga harum manis masuk pasar digital. So ini suatu yang berita baik untuk industri terutamanya yang berkaitan dengan pertanian di Malaysia.
Okey, seterusnya bukan digital economy saja tetapi juga digital social finance, program dengan Islamic fintech. Sebenarnya Malaysia memang paling tinggi ya, antara yang paling tinggi untuk fintech, Islamic fintech landscape. Jadi seeloknya lah kita menuju ke arah Islamic fintech dalam bentuk lebih luas lagi. Okay, dan di sini ada beberapa senarai ya, peluang dan juga syarikat dan juga teknologi untuk kehadapan dengan Islamic fintech di global. Dan Alhamdulillah Bank Islam mengeluarkan iTekat untuk kumpulan B40, okay, dan ada permohonan bantuan dan sebagainya, dan juga ada program sedekah ya. Walaupun ini telah dilaksanakan sebelum ini, tapi sewaktu COVID-19 kedua-dua servis ini memainkan peranan yang sangat penting, dan ini adalah kehidupan kita sekarang. Seterusnya, oleh kerana semua interaksi melalui online dan sekolah ditutup dan sebagainya, jadi harus ada peluang ataupun ruang untuk belajar dari rumah dan juga untuk mengisi masa-masa yang sepatutnya diisi di sekolah sebelum ini. Jadi kita lihat kan dia ada berbentuk kempen, umpamanya Didi and Friends, kita ada, Malaysia ada Fight Coronavirus. Ya, and then jangan sebar kebencian, tangani COVID-19 bersama-sama. Maknanya janganlah kita benci ya, kluster tabligh dan sebagainya. Jadi kita hidup harmoni, bersama-sama jaga diri kita masing-masing dan juga jaga sesama kita. Dan seterusnya kita lihat ya, kepakaran memasak ya, skill memasak memang naik lah ya, memang lebih daripada biasa. Jadi kita lihat di sini ada game dan ada juga resepi yang diletakkan di bake and switch. Sebab dalam banyak-banyak resepi roti lah yang paling tinggi ya, yang paling dalam demand. Seterusnya ada juga media digital. Jadi agar masa kita terisi dengan baik sewaktu COVID-19 ini, dan kita menjalani sebagai rakyat Malaysia yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi kita lihat ada peningkatan video games, video on demand, e-publishing dan digital music. Cuma sekarang kita risau ya, bahagian terutamanya bahagian video games dan video on demand ini kemungkinan ada ya kandungan-kandungan media yang tidak berapa positif ataupun sangat negatif. Sebelum kita ke topik, ke subtopik itu, saya ingin menunjukkan bahawa users ya pada bulan 12 2019 memang ada kenaikan, tetapi selepas COVID memang kenaikannya lebih tinggi dan drastik. Jadi kita menunggu statistik yang terbaru. Ini statistik bulan 12 lepas ya, 2019. Seterusnya pembelajaran digital, oleh kerana universiti dan sekolah akan diminta untuk melaksanakan e-learning ya, pembelajaran digital. Jadi kita tengok ada berbagai bentuk. Jadi sebagai satu pokok ya, pokok yang baik yang agar dia tumbuh dengan lebih baik lagi. Jadi kita melihat ada berbagai cara ya atau peluang untuk teknologi. Jadi di sini kita lihat ada e-lib atau e-library untuk bacaan kita setiap hari agar kita lebih berkembang dalam ilmu, okey. Dan juga kita lihat walaupun ada penjarakan sosial, masing-masing sedang membaca. Dan kita ada Edu Web TV, okey, pada mereka yang mempunyai TV, sama ada TV yang secara fizikal itu ataupun online, e-guru, portal. Dan kita lihat ya dah ada framework, okey, rangka kerja, okey, untuk melaksanakan e-learning di peringkat sekolah. Dan ini suatu yang saya rasa sangat menarik, Ngaji Jom. Saya pun jadi member, okey, ahli kepada Ngaji Jom ni, dan saya rasa sangat-sangat baik untuk kita asah ya tajwid kita dan sebagainya. Seterusnya, okey, Zoom. Okey, kita pun sekarang sedang menggunakan Zoom, dan Zoom sebenarnya yang paling tinggi ya. Ini dari Mac 26 hingga April 1st, okey, 2020 dalam million ya, 3.2
million downloads. Maknanya dia telah di-download sebanyak 3.2 juta. Okay, ini hanya di Amerika dan belum di Malaysia dan sebagainya. Jadi setakat itulah dulu untuk pusingan ini ya, untuk Prof, soalan ini. sikit sekarang sebelum Prof berhenti tu, bila Ya. kita saksikan perkembangan teknologi yang Prof tunjukkan dalam slide ni, sedikit respon saya lah yang mungkin mengetahuinya. Kita lihat bahawa ini soalan tambahan sajalah Prof ya, berkaitan dengan slide tadi. Ya. Kita lihat bahawa perkara-perkara yang ada ni sebenarnya telah ada, tetapi dahulunya ialah maksudnya tidak begitu tersusun sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. Prototype dari pokok tadi ya, gambaran pokok tu bahawa begitu cantik, maknanya teknologi ni juga boleh membantu untuk memudahkan urusan-urusan maknanya komunikasi, pendidikan, ekonomi. Kalau kata hari ini perniagaan industri perniagaan menjadi satu yang agak tertinggi lah kalau kita lihat hari ini kan. Dari segi orang membeli, jualan barangan dan sebagainya berbanding dengan industri-industri yang lain. Jadi ini melihatkan bahawa betapa pentingnya lah. Apakah mungkin nanti berubah dari segi cara hidup masyarakat kita mungkin selepas daripada PKP ataupun berakhirnya COVID ini, maknanya mungkinkah nanti masyarakat akan lebih so-called duduk di rumah, buat kerja di rumah, jadi mungkin tak perlu keluar. Mungkin respon balas sedikit daripada Prof. Bagaimana melihat kepada pasar-pasar tadi? Yang stay at home, work from home itu satu idea yang bagus. Okay, sebab kita tidak perlu, especially yang jauh dari tempat kerja kan, jadi dia tidak perlu habiskan banyak masa di jalan sebab traffic jam. Tapi pada masa yang sama kita risau juga bila work from home, adakah bermaksud nanti no work, kan, tiada pekerjaan, sebab dah no work delivered, kan. Jadi kita kena perhalusi lagi lah kalau kita nak sambungkan, nak laksanakan work from home selepas COVID-19. Okey. Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih atas menarik sangat mungkin slide sini ataupun perkembangan ini dapat kita kongsi dengan masyarakat sana dan masyarakat di luar sana, rakan-rakan kita yang menyaksikan siri bicara kita. Saya nak pindah kepada Prof Fauzan. Melihat kepada tadi Prof dah tunjuk tentang bagaimana software, hardware dan sebagainya. Jadi mungkin kita nak berpindah kepada soal ada setengah masyarakat kita ni kadang-kadang menyalahgunakan ICT ni Prof. Ya. Jadi ialah kita tahu bahawa ada kebaikan, kalau kita salah guna ada keburukan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah cara menjaganya? Sebagai pakar dalam bidang teknologi ICT ni, Prof punya cadangan. Bagaimana caranya kita untuk mengelakkan daripada terjebak dengan perkara-perkara yang negatif lah. Jadi kata ICT tu bagus, tapi bila terlibat dengan keburukan ni, benda tu akan menimbulkan masalah. Sila Prof. Okey, Ustaz Sri, saya nak tunjuk gambar ni. Gambar ni kalau kita tengok dari sekeliling bahawa ini is very bad, isn't it? Orang yang tunjuk yang orang kata kalau di Amerika, di luar negara, tak elok lah. Jadi sebenarnya gambar ni kalau tengok sudut lain, dia nak tunjuk 3 jari. Jadi Prince William tunjuk 3 jari. Jadi tengok sudut mana. Kalau orang tak gambar the other side, tengok memang orang kata dia ni jahat lah, nakal. Tapi kalau tengok sebenarnya ini yang dia buat sebenarnya. Jadi social media begitu. Kalau kita tengok tempat yang lain akan jadi begini dan kalau kita tengok tempat lain. Jadi saya pohon bahawa kita kenalah ada adab, ada cara dia dan sebagainya. Tapi mungkin profesional ada point untuk kira ni. Saya akan masuk bagaimana kita nak memanfaatkan ICT dan social media ni. Kita tengok ini bagaimana kita nak tengok yang bahawa Uber dia tak ada taksi tapi dia adalah usahawan world largest taxi in the world. Tak ada taksi. Airbnb tak ada bangunan hotel tapi dia ada largest accommodation provider. Dan begitu juga Skype, WeChat dan Zoom, dia tak ada meeting room tapi dia adalah provider largest phone company in the world. Alibaba tak ada inventory tapi the largest. Facebook dia tak create content tapi orang lain yang create content, dia are the most popular media content. Begitu juga Netflix, dia tak ada panggung wayang, cinema tapi dia ada largest. Apa yang persamaan? Kita tengok pattern. Nanti saya towards the end soalannya akhir tu saya akan tengok bincang tentang computational thinking.
Tengok system thinking ni antaranya prosesnya kita tengok pattern dia. Pattern dia adalah dia provide platform bagi orang daripada dia pengguna dan juga penjual ataupun pembeli dan penjual ataupun orang ni, dia ada provide platform di alam maya di mana orang bertemu di alam maya. Mereka ini tidak bertemu di alam nyata akhirnya, tapi permulaan berjumpa ada alam maya. Itu juga yang sekarang kita berlaku, kita berjumpa di alam maya. Dan tapi kita menyebarkan maklumat dan sebagainya. Itu apa nama dipanggil digital disruption, teknologi yang dan saya nak kongsi sedikit tentang apa nama Zoom tadi, bahawa Zoom ini daripada 10 million di bulan 12, sekarang ni 200 juta user orang meeting dalam masa sehari. Jadi daripada platform reported 200 million daily users pada bulan Mac, dulunya bulan 12 hanyalah 10 juta. Jadi very popular. Ini Zoom Dan kita tengok juga ini statistik yang which web conferencing software is the most popular in the users. Ni kita ada daripada Louis Columbus dan software reviewnya, dia letak Webex paling tinggi Cisco ni, dan perlu ingat bahawa Eric Yuan, owner Zoom adalah former Chief Operating Officer of Cisco. Jadi tapi dia keluar, dia tubuhkan Zoom nombor 2 popular. Lepasnya Uber, dia ada Uber Conference juga. Uber ni macam apa nama Grab kita lah. Itu dulu kita, dan kita ada Zoho, GoToMeeting, Skype, Microsoft Teams, Adobe, dan bawah sekali AnyMeeting, dan ada juga life size meeting AnyMeeting dia panggil, life size cloud dan juga AnyMeeting. Ini kita tengok segi vendor experience capabilities dan juga product features and satisfaction. Yang paling tinggi setakat ni lah mengikut beliau adalah Cisco Webex Meeting, dan kita selalu pakai Zoom lah. Yang soal security ni kadang-kadang ada rivalry di antara Cisco tu sendiri dengan Microsoft, dengan Google dan sebagainya, dan juga Zoom itu. Okey, di sini juga dalam teknologi editor, Daniel Howler kata coronavirus first spike in Zoom, Microsoft, Cisco use as a worker stay at home. Dia kata the moment WHO declare pandemic, daripada the infection skyrocketing across US, employees dari Silicon Valley sampai Wall Street, dia pakai di Zoom sampai kat kita Malaysia. Kalau saya di Triple IT meeting semalam dengan Prof. Anil Ahmad di Islamabad, dan Prof. Salisu daripada Nigeria, and then kita daripada Turki, Dr. Saim, dan Malaysia, Cambodia, Thailand, Indonesia. Kita meeting semalam lebih kurang dalam 70-80 orang serentak. Jadi ini adalah penggunaan yang baik, dan saya harap kita banyak guna yang baik, dan kita tengok juga bagaimana digital growth. Ini bulan Januari 1.3% di Malaysia, pertambahan 1.3%, 499 dia punya total population ni bertambah, dan pertambahan mobile connection 0.4%, 175,000, dan internet user 919,000, dan active social 1 million, pertambahan 4.1% dalam social media. Dan ini penduduk di Malaysia, kita ada 26 juta, tapi penetration social media kita 81%, Januari 2022, Januari 2020, 80%, quite high, very high. Kadang-kadang kalau statistik kita berlumba antara Singapura dan Malaysia, segi penetrasi persatusnya 81%. Mana 8 daripada 10 orang ni dia ada social media di Malaysia ini. So audience dan business e-commerce dan juga untuk menyebarkan dakwah amat luas sekali. 8 dari 10 orang access to it. Dan change in social media user, pertambahan 4.1%, dan percentage active social media ni through mobile phone 99%. Amat menarik. 99% dia aktif. Dan ini saya akan jawab selepas ini tentang komputer
kita panggil computational thinking. Kalau itu saya ada baik buruk dia macam pisau, boleh motong apple, can cut an apple, can kill people, kan boleh bunuh manusia. Tapi kita banyaklah potong apple, guna yang baik-baik, janganlah buat fitnah, jangan buat menyebarkan fake news dan sebagainya. Dan kadang-kadang orang buat amal soleh pun orang caci dan sebagainya, question dan kita promote amal makruf. Jangan kita keluarkan benda-benda yang tak elok. So itu setakat ini saya akan sambung commercial thinking selepas ni. Menarik sekali Prof, benda berkaitan kembangan teknologi dan selepas ini kita akan tengok dari segi computational thinking sebagainya. Prof Roslina ya, tadi dalam slide yang ditunjuk tadi nampak satu perkembangan maknanya penggunaan teknologi dan sebagainya. Dari segi waktu sekarang ni Prof ya, dalam tempoh PKP ni pun ada juga masyarakat kadang-kadang menyalahgunakan ICT ini ya. Jadi mungkin sebagai pakar dalam bidang cyber security maknanya mungkin komen Prof lah penyalahgunaan ini. Bagaimana cara agaknya untuk kita mengatasi ni Prof? Okey, terima kasih Ustaz. Jadi sebelum tu kita lihat dulu ya Digital Civility Index ya. Malaysia di nombor yang keempat. Okey, di dunia Malaysia nombor 4 dengan peratusan 59%. Jadi maknanya tidaklah berita buruk, tapi sebenarnya berita yang baik kerana kita masih civil ya. Cuma sampel dia 500 teenagers dengan adults. Kalau dibuat lebih dari 500 mungkin lebih jelas ya keadaan sebenar di Malaysia. Jadi survey ini telah mengkaji ya degree negative behaviour dan juga online interactions dan juga risiko-risiko yang dihadapi oleh online users. Okay, dan setakat mana injury ya, maksudnya damages atau kerosakan umpamanya kepada mental, fizikal dan sebagainya, kecederaan ya. Jadi kita lihat yang pertama UK, namun begitu UK 52% ya. Kita lihat Netherlands ini 56 tapi kita 59, Jadi di mana kita memang kita top risk, tapi masih ada 40% lagi yang kita Jadi kita harus positif dulu supaya kita ada positive impression ya, good impression. Jadi di sini kebanyakan risikonya ialah hoaxes, semua ni dalam bentuk penipuan ya, frauds dan scam. Malah di sewaktu COVID-19 ini lagi tinggi ya scamnya kan. Umpamanya macam Pico projector ya dalam Facebook diiklankan kerana sewaktu COVID kita akan bersama dengan family. Jadi kita balik kepada tahun 70-an, 80-an di mana kita menonton TV atau berita atau drama bersama-sama. Jadi sekarang ni Pico projector ini diiklankan supaya suasana itu kembali. Malangnya Pico projector ni dijual oleh scammers. Ya, jadi dekat situlah dia punya risiko dia dan ramai yang terkena ya. Nanti saya akan sebut lebih lanjut lagi. Seterusnya, kita lihat kepada kajian tadi juga. Most common risk, kita lihat 20%, 24% online harassment, 25% unwanted sexting. Jadi maksudnya kanak-kanak yang akan terdedah kepada risiko ini. Seterusnya hate speech, umpamanya sesuatu against the clusters, sesuatu against kumpulan-kumpulan masyarakat di Malaysia dan sebagainya. Dan yang penting tak kurang tinggi risikonya ialah trolling. Jadi berbagai-bagai komen yang kadang-kadang tu menyakitkan hati dan melukai perasaan ataupun menyentuh sensitiviti masyarakat Malaysia umumnya.
Jadi di sini siapakah mereka yang paling tinggi risikonya ialah millennials, ya. Jadi umpamanya boomers, DCI, okey, 62, kerana mereka ini sudah elderly kan. Kemudian generasi Z, generasi X, okey, dan seterusnya kita lihat ya, tak semua kanak-kanak dia mengetahui ataupun dia tahu tentang apa bahaya yang bakal dihadapinya sewaktu dia belajar online, sewaktu dia berinteraksi dengan rakan-rakannya online dan even dengan maybe neneknya, datuknya dan sebagainya. Ataupun cuba mempelajari apa itu COVID-19. Jadi tapi ada predator ya yang sentiasa menunggu untuk quote unquote menyerang kanak-kanak tersebut. Dan ini memang keluar ya, telah diwawarkan di Malaysia ya dalam Malay Mail tahun ini bulan Februari lepas. Okay, jadi maknanya kita harus wawarkan lagi, kita harus berkempen agar tidak ada kanak-kanak yang walaupun terdedah tetapi tidaklah jatuh ke dalam lubang ataupun ketangan predator. Seterusnya kita lihat ya kenapa berlakunya penyalahgunaan dan kenapa kita termasuk dalam golongan yang ditipu ialah kerana reliance and vulnerable. Okay, maknanya kita bergantung sangat-sangat pada ICT, terutamanya pada ketika COVID-19 ini. So kalau kita letak spam, scams, hoaxes, fraud, jadi telah saya maklumkan tadi tentang kes Pico Projector. So memang saya tengok sendiri ya apa yang berlaku, saya ikuti. Okay, dia kata ini tracking number, kemudiannya tracking number tu tak wujud. Jadi bila user itu atau customer itu follow up beberapa kali, esoknya Pico Projector itu, so-called Pico Projector tu sampai. Lepas tu customer akan bayarlah dalam 200-250. So bila buka saja bukan Pico Projector tapi benda-benda lain yang memang tak boleh dipakai. Jadi kita dah spotnya. Jadi kita tengok dalam review Trustpilot, okay, My Shopify ni rated very bad dan ramai yang dah kena tipu. Bayangkan kalau RM200 seorang customer, jadi bagaimana dengan large numbers kan. Kemudian seterusnya ialah sexual images and sexting seperti yang saya sebut tadi. And then internet trolling dan fake news. Okay, so kajian kami menunjukkan bahawa penyebaran model penyebaran maklumat atau perkongsian maklumat itu boleh menyamai ya model epidemik ataupun dalam kes ni pandemik ya. Jadi kita boleh ikut dan rujuk dan kita ubah suai untuk menjadikan information dissemination model yang lebih yang tidak rapuh, okey, yang strukturnya lebih kuat, okey, yang membantu kita dalam kehidupan seharian. Cyberbullying macam biasa, cuma perbezaannya ia lebih, okey, aktivitinya lebih meningkat. And then Zoom bombing, okey, seperti yang disebut oleh Prof Fauzan tadi, dan juga ramai ya yang cuba untuk hack ya Zoom. Kerana dia sangat popular dan untuk mempelajari security-nya kan dan sebagainya. Biasalah memang kita manusia memang kita akan ada kelakuan kita sendiri ataupun inovasi kita sendiri. Jadi contohnya mereka yang perompak kan, contohnya apabila dia nampak sebuah rumah, jadi dia akan cuba bom rumah itu, quote unquote. Maksudnya dia akan baling sesuatu benda pada sesuatu ruang dalam rumah itu dan melihat ada bunyi alarm atau tidak kan dan sebagainya, ada CCTV atau tidak. Jadi dia akan buat survey. Jadi dia nak tahu, dia nak analisa security dalam rumah tersebut atau pada rumah tersebut. Jadi begitulah juga dengan Zoom. Sebenarnya saya tidaklah memihak kepada Zoom, tapi ini adalah salah satu contoh ya bagaimana setiap teknologi itu memang akan ada risikonya. Jadi kita berhati-hati. Seterusnya ialah intrusion COVID-19 related research centers. So maknanya akan ada yang spying ya, jadi spy, dia akan mengintip ya apakah kajian-kajian atau antibiotik atau perubatan ya yang dibuat untuk treatment ya COVID-19. Kerana ini adalah hak cipta kan,
hak cipta untuk berlawan dengan virus COVID-19. Jadi berlumba-lumba untuk menjadi orang yang pertama, kerana menjadi orang yang pertama akan dapat novelty. Jadi bila ada novelty boleh patent. Jadi itulah yang jadi rebutan sekarang, dan memang di United States di mana mereka dapat track ada percubaan untuk masuk ke dalam security system mereka, dan juga untuk masuk dalam database mereka untuk melihat untuk mengintai apakah kajian sedang dilakukan dan apa keputusannya. So saya rasa setakat ini dulu, nanti untuk yang soalan yang ketiga. Saya meneliti perbincangan begitu. Hailah, maknanya kita lihat betapa surface yang ada ini cantik, tapi kalau kita tidak berhati-hati macam Prof sebut tadi itu, mungkin akan menyebabkan kita terjerumus pada kerosakan dan sebagainya, cyberbullying, adanya sexual images. Ini satu cabaran sebenarnya, bagaimana ICT ini disalahgunakan, mungkin sebahagiannya lah yang menyalahgunakan perkara ini. Dan mungkin sahabat di luar sana, rakan-rakan kita pun mengetahui sedikit sebanyak, tetapi apa yang disebut oleh Prof ini begitu menarik, yang mungkin kita boleh lihatlah pakar-pakar kita memberikan nasihat-nasihat kepada masyarakat kita, terutama sekali dalam mendepani cabaran ICT. Walaupun satu keperluan, tapi biarlah kita memahaminya dalam aspek-aspek yang kita bincangkan. Prof Fauzan tadi ada sebut tentang istilah computational thinking. Ini satu menarik lah. Ini saya pernah hadiri satu program digital future studies, Prof satu pemikiran yang sangat menarik untuk kita mengkaji tentang masa hadapan. Jadi ini satu terma yang pada saya agak baru lah, Prof. Mungkin Prof boleh jelaskan, terutama sekali dalam kita menghadapi COVID-19 ini Kita pun tak tahu how far, berapa lama COVID ni akan selesai. Mungkin PKP itu mungkin boleh selesai, tapi impak kepada COVID-19 ini mungkin mengambil masa yang panjang diselesaikan secara 100%. Mungkin computational thinking ini boleh menjadi satu formula ataupun research yang boleh dimanfaatkan pada masyarakat. Sila Prof. Computational thinking ini dicetuskan oleh Profesor Janet Wing 2006 lagi. Tapi pemikirannya sekarang ni agak popular. Dia bukan nak minta kita berfikir secara komputer, tapi cara sistematik kita menyelesaikan masalah. Dia ada 4 elemen kalau saya boleh kongsi. Pertamanya adalah decomposition, yakni breaking down data, yakni kita selesaikan masalah tu besar, kita kecilkan dan kita tengok breaking down process dan problem itu benda yang kecil, smaller dan manageable part. Itu decomposition, proses pertama. Dan saya tengok masalah COVID-19 ni, dan bagaimana nak letak ruh Islam dalam computational thinking ini. Jadi decomposition ni kita boleh tengok bagaimana masalah besar macam COVID-19 kita kecilkan. For example, masalah katakan bagaimana dia berjangkit. Dia tidak berjangkit daripada katakan daripada elemen jarak 1 meter, itu antara patternnya. Dan lepas tu decomposition dan masuk keduanya pattern recognition. Jadi kita tengok solution yang tadi pun macam kita tadi beritahu tentang social media dan juga teknologi yang ada ni, bagaimana Uber, Grab, Panda, delivery dan sebagainya itu menggunakan pattern yang sama. Itu daripada masalah sampailah ke solution. Dan proses yang ketiga, abstraction. Kita abstractkan daripada proses yang besar itu menjadi kecil dan kita melihat gist-nya, kepentingan benda-benda, faktor-faktor yang important. Akhirnya dalam computational thinking ini algorithm design. Kita buat step-step yang tu macam mana instruction yang daripada mula kita selesaikan. For example, kita tengok yang COVID-19 ni very algorithm design. Kita jangan stay at home kerana kita tak nak bagi benda tu merebak. Matikan kuman tu. Sebab tu dan berapa lama? 14 hari. Dia lanjut lagi 14 hari. Itu step-step yang boleh diikuti. Itulah cara computational thinking ini. Ini saya rasa satu pemikiran problem solving yang boleh kita manfaatkan dalam kita menghadapi
pelbagai permasalah yang terkini. Begitu juga in future studies. Dan saya next one ini antara computational thinking tadi, decomposition, pattern recognition, dan abstraction akhirnya is algorithm design. Dan then ini bagaimana kita dulu kita berebut dalam satu ni, sekarang ni kita guna mobile. Begitu juga kita stay at home, robot dan juga guna komputer dalam meeting dan pelbagai kita punya kehidupan harian kita. Dan ini antara cadangan ya, bagaimana how digital infrastructure can help through the COVID-19. Saya amat bersyukur kerana kadar broadband di Malaysia ni diturunkan agak drastik dibanding dengan tahun-tahun lepas. Jadi bila dia turun, saya sendiri dalam baru masuk broadband fiber optik daripada di dulu pakai streaming saja. Sekarang kita pakai yang agak laju, dan kita dengan ini infrastruktur kita bayar pemurah, dan dengan itu kita boleh pakai Zoom, Skype, GrabFood dan Lazada tu lebih senang, dan homogeneous recombinant internet pun boleh pakai, dan boosted connectivity among diverse industry. Kita dan agak menarik bagaimana pekebun sayur di Cameron Highland, nelayan-nelayan di Kuala Kedah boleh menjual barang-barang mereka segi ikan, sotong, ketam, sawi, dan ada yang jual. Saya beli daging daripada Negeri Sembilan. Bagaimana orang di Negeri Sembilan boleh sembelih dah delivery ke rumah dengan direct. Saya tak guna supermarket dah sekarang. Begitu juga buat roti. Kita beli roti direct, dia tak turun Gardenia, kita turun dari KBI. Dan juga macam Yusof, kawan sahabat saya dalam wadah, dia buat mengaji Quran tafsir bahasa Arab guna Zoom. Jadi benda-benda manfaat yang kita gunakan. Jadi developing digital platform yang untuk benda yang baik, dan in a way COVID-19 ini ada hikmahnya, di mana kita tengok asli ya, kita tengok usrah yang kita buat malam-malam hari Selasa tu, kita tengok kadang-kadang sahabat kita tu mula-mula nak rename tak tahu. Dia buat nama Oppo lah, nama Intel, kita takut juga, takut orang lain yang menyeludup. Dan kadang-kadang nak adjust gambar pun kadang-kadang gambar terbalik dia punya horizontal vertical tu, kerana pakai mobile phone. Sekarang ni dah minggu ke-3 ke-4 COVID-19 kita buat usrah, masing-masing pakar. Kadang-kadang orang nak share PowerPoint pun tak tahu. Sekarang ni dah boleh. In fact esok saya petang ni ada kita buat Zoom juga dengan TPIT Intellectual Discourse Online, siri yang ke-5. Cakap tentang Sustainable Development Goal, dan tetamunya Prof. Kamal Aziz dan dekat Datuk Jamil. Dan hari Jumaatnya saya ada PhD Viva. Dulu kandidat kena datang, student saya kebetulan dari Pakistan, dia akan datang untuk Viva. InsyaAllah kita punya external examiner daripada luar negeri, dan juga ada daripada profesor dari UTM. Kita akan sit down tomorrow. Itu kebaikan dia. Dan ini bagaimana shift pandemik, saya rasa ada berapa masa lagi Asri? Ya, ada sikit lagi Prof. Okey, ada sikit. Okey. Kita akan guna big data analytic, artificial intelligence untuk manfaat. Saya tidak menolak AR 4.0 ini, tapi kita janganlah bergantung, menghambakan diri kita pada teknologi. Kita kena jadi imam. Teknologi itu menjadi makmum. Masalahnya kita ni menjadi makmum kepada teknologi. Itu problem dia. Jadi benda-benda ni saya akan dan saya nak kaitkan bahawa bila imam tu apa yang kita nak letak nilai-nilai. Kita kena letak nilai maqasid syariah dalam ICT dan social media. Nilai maqasid, kalau ikut Prof. Anis Ahmad semalam, dia mengatakan is a system of humanity. Maqasid syariah ni ini cara kita kehidupan harian kita, kemanusiaan kita. Jadi ini maqasid syariah. Kita tahu ada dururiyatnya, hajiyat dan tasaniat. Ini dan juga kita ada 5 protection. Hizbuddin, kalau ikut Prof. Anis Ahmad, beliau mencadangkan protection of nafs, life. Protection nafs, life ni adalah protection yang pertama. Kerana dia macam COVID-19 ini, kita mengutamakan nyawa. Jadi sebab tu solat jemaah itu ulama-ulama kata boleh dibuat di rumah, tak perlu di masjid dan surau, kerana keutamaan memelihara nyawa itu lebih penting daripada agama. Itu
Prof. Ani Ahmad dah mengatakan tahun lepas masa saya ada conference dengan beliau di Maldives, dia mengatakan antara agama dengan din, kalau kefahaman beliau bahawa kita protect nyawa. Kalau tanpa nyawa, agama tak ada. Tapi ialah itu pandangan ulama masing-masing. Dan kita ada protection of intellect, akal, dan protection of lineage, posterity atau marwah, dan protection of mal dalam harta. Jadi kadang-kadang kita tengok macam profesional kata tadi bahawa ada orang menipu. Ada orang jual barang scammer sebenarnya. Dia ambil RM200 tapi tak deliver barang ni. Jadi ada gambling dan scammers. Kadang Bitcoin ni saya dah nasihatkan kawan berhati-hati, bukan Bitcoin ni, tapi kadang-kadang orang senang menipu. Senang menipu. Jadi jadi bagi saya kalau kita ICT social media plus market syariah, kita akan menjadi rahmatan lil alamin. Dan saya juga nak bertengahkan soal Al-Farabi punya konsep ni. Beliau menetapkan bahawa kita nak menjadikan Bandung Society, kita ada 4 prinsipal. 4 konsepnya, yakni pertamanya promote terus. Saya nak mencadangkan konsep Farabi ni diterapkan dalam kita punya digital society ataupun masyarakat promote dia terus, yang mengalahkan kebenaran. Keduanya mengalahkan cinta kepada ilmu, bukan mengalahkan cinta ke hiburan. Kadang-kadang kita tengok daripada peringkat pada atas sampai ke bawah, mereka kita galakkan kalau kita ada social media dia guna untuk hiburan. Gunakan untuk gelak ketawa, seronok. Yalah, kita boleh seronok, tapi promotekan knowledge itu dulu, ilmu itu dulu selain pada hiburan. Nombor ketiganya promote achieve happiness. Saya tambah sikit, achieve happiness mengikut syariah, dan akhirnya nombor 4 ikut Farabi, kita promote amal soleh, good deeds. Jadi kita promote amal yang mungkar. Dan kita macam kadang-kadang kita buat fitnah orang, kita apa yang kita dapat? Kita menyebabkan orang yang sedih, orang kecil hati. Jadi kita promote benda tu. Jadi Prof, boleh tanya sikit, Prof. Ya. Ini conclusion dia. Kalau menarik yang tadi slide Prof berkaitan tentang Al-Farabi tadi tu. Ya sini ya. 4 point tentang social media, Prof Ya. Mungkinkah keempat-empat point ni kalau pun tidak secara langsung ada ditulis dalam buku Prof tentang ICT dan Ramadan tu? ICT dan Islam. Saya ada tulis dah ICT dan Islam. ICT dan Islam ni kita tulis ada 4 point bahawa kita mengimpikan, sebab kita tahu dalam social media ini tidak ada control value, sebab kita nak harap Mark Zuckerberg, kita nak harap Eric Yuan dalam Zoom, kita nak harap Bill Gates. Mereka tidak berdasarkan Al-Farabi. Yang paling penting kita ada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana meletakkan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran dan Islam dan Sunnah itu ke dalam teknologi ini. Jadi saya mengangkat konsep Madani, masyarakat Madani daripada Al-Farabi untuk kita masukkan ke dalam social media. Yang ini promote terus kebenaran, bukan fitnah, bukan kepalsuan. Keduanya cinta ilmu, bukan hiburan semata-mata, tapi kita tidak tolak hiburan yang within syariah, tapi hiburan yang melampaui, melampaui batas. Yang ketiganya mengalahkan happiness, siapa tak nak bahagia, tapi janganlah menyakiti hati orang. Keempatnya promote amal soleh. Yang akhirnya Ustaz, saya nak masukkan conclusion saya bahawa komputer ini bermula daripada data. Proses data menjadi information. Information yang ada nilai adalah ilmu, dan ilmu yang tertinggi adalah wisdom. Jadi kita kenalah bergerak daripada data society, data communication, data workers kepada information communication, information workers, information society. Dan akhirnya sekarang ni kita berada dalam knowledge society, knowledge management, knowledge communication, knowledge workers. Dan yang kita nak capai akhirnya adalah wisdom communication, wisdom society, wisdom workers. Itu yang paling ultimate yang kita nak capai. Jadi gunalah ICT, gunalah social media, especially in COVID-19 untuk menjadi wisdom workers. Yang saya namakan wisdom worker ni adalah orang ihsan. Dan kategori biasa adalah insan, bila data tu insan, lepas tu bila ada muslim, mukmin dan muhsin. Itu akhirnya. Itu setakat ini, ya Allah alam. Saya kalau nak ada soalan ke apa, silakan. Menarik sangat, Prof. Di perjalanan, kalau diletakkan posisi ICT itu dalam kau panggil jalan
path yang sebenarnya, di situlah kebaikan yang kita boleh manfaat daripada ICT ni ya, mana menuju kepada wisdom itu sendirilah. Wisdom, Wisdom Muhsin. itu sendiri, mana muhsin, mana kita nak lahirkan masyarakat. Soalan terakhir saya lah kepada Prof. Roslina ya, mungkin tadi kita seingat saya tadi maknanya pelbagai cabaran-cabaran yang Prof lihat dan juga peluang-peluang yang ada kepada masyarakat kita dari segi mana kebaikan-kebaikannya, dari segi realizer dan vulnerable sebagainya. Mungkin akhir ni Prof nak lihat dari segi keselamatannya, dari komen Prof dari segi security-nya berkaitan ICT ni bagaimana mungkin ya, cyber security dan sebagainya, yang sejauh mana ya kita dapat mengelakkan. Macam Prof sebut tadi, bila kita ada ruang-ruang teknologi seperti pelbagai sistem platform yang ada, Zoom, Hangout dan sebagainya, tapi kadang-kadang ada juga sumber-sumber yang boleh merosakkan, penyalahgunaan, penipuan dan sebagainya. Mungkin dari aspek security mungkin Prof boleh kongsi untuk sebagai panduan kepada kita yang ada di luar sana yang hari-hari menggunakan ICT ni, Prof. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Memang ya kita cuba untuk berhati-hati, tetapi ada kalanya kita lupa kerana pihak sebelah sana dia memang very persuasive. Jadi dia menggunakan berbagai teknik, termasuklah umpamanya let's say teknik online marketing, dia persuade dan nampak real kan. Tapi anyway, ada banyak ya checklist di dunia, di Malaysia pun banyak yang telah dipublish ya, diterbitkan oleh Cyber Security Malaysia dan sebagainya. Malah MCPF ya, Prof Fauzan is pengurusi untuk kluster cyber security. Jadi telah pun mengadakan buku panduan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, dan kita telah distribute ya, supaya ramai yang lebih yang aware apa masalahnya dan bagaimana untuk menyelamatkan diri ya, to stay safe. Jadi di sini saya berkongsi something daripada Interpol sebab saya rasa sangat menarik. Jadi tagline dia ialah be vigilant, be skeptical, be safe. Jadi kita harus ada sikap selalu berhati-hati dan kita merasakan kena check, adakah kita nak kena tipu dan sebagainya. Mungkin kalau waktu yang lain tidak sesuai pandangan begini, tapi di waktu begini saya rasa COVID-19 ni saya rasa kita harus sentiasa berwaspada. Kalau bermula dari sebelah kanan ya, kena pertama profile ya, social media profile kita tak boleh terlalu detail. Saya rasa ini basic, ramai yang sudah sedia maklum ya, tapi ada kalanya kita lupa ya, umpamanya percakapan kita di media sosial tu sangat private dan kita lupa sebenarnya kita berkongsi satu dunia ya. Jadi profile tak semestinya dalam profile set up Facebook umpamanya, tapi most probably dalam kita punya posting tu juga ada kita punya profile. For example, alhamdulillah hari ni saya naik pangkat umpamanya, dan kita tuliskan pangkat kita. Itu sudah memberikan data peribadi tentang kita. Sepatutnya berada dalam resume dan hanya dihantar pada orang tertentu, tapi kita telah mewawarkan satu dunia. Lainlah kalau nak minta pekerjaan, tapi saya rasa bukanlah sesuai untuk satu dunia yang akan menjadi satu attraction ya pada mereka yang bertujuan ataupun berniat jahat. Kemudian check privacy and security settings, ini harus dilakukan dalam mengikut tempoh dan patutnya lebih kerap, sebab ada kalanya kita for example block, unblock kan, jadi kita tak check. Ada kalanya kita fleksibel dengan firewall kita dan sebagainya, so kena check the setting. Kemudian avoid opening and delete suspicious emails or attachments. So kalau nampak je terus delete. Tak perlu ada curiosity. Ya apa ni ya, benda ni, ini benda terbaru ke, ini viral, benda yang viral ke, viral news ke, just delete. Tak perlu tahu pun sebab kita pun ada banyak perkara yang kita perlu uruskan dan perlu fikir. Seterusnya backup online, ini memang kena buat selalu, regularly dan securely. Tak semestinya kita letak pada drive saja, mungkin all the time drive yang kita ada, ataupun kalau yang paling penting itu mungkin kita masih kena pergi kepada hard copy dan sebagainya. Jadi lakukanlah selalu, dan selalu go through. Kalau yang dah lama perlu delete, kita delete saja supaya kita tidak jadi keliru kan. Jadi kita backup selalu. Strengthen your home network ya, sebab sekarang kita bekerja dari rumah, mesyuarat dari rumah dan sebagainya. Jadi selalunya home network ni
ikut ya, ada yang strict dan ada yang dia fleksibel kan. Jadi kita kena strengthen. So boleh menelpon ya service provider masing-masing dan bertanya ya tentang security di home di rumah kita dalam bentuk rangkaian ataupun network. Use strong password. Okay, sekarang memang ada automatic password kan yang kita boleh save dalam Google. Jadi ada masalah sedikit di situ. Walaupun ada yang kata sebab cara password tu dibina automatically itu lebih secure, tapi saya rasa saya amat meraguinya. Jadi kita sentiasalah menggunakan password yang strong strong password agar maklumat kita atau data kita terjaga. Kemudian keep your software updated. Jadi umpamanya baru-baru ni kita update Zoom kan. Jadi yang software lain pun kita update like Microsoft Teams dan sebagainya. So ini daripada Interpol. Okay. So tentang Zoom sendiri, okay, supaya kita tidak being Zoom bomb, okay, or get crashed by trolls. Ya, jadi di sini kita telah mengambil langkah-langkah keselamatan dan saya rasa untuk Zoom meeting kali ini pun memang kita telah menepati ya semua steps ini, semua langkah-langkah ini dan saya hanya akan menyebutnya sekali lalu sebab saya rasa ramai yang dah sedia maklum, hanya untuk peringatan sahaja. Jadi apabila kita share meeting link okay, on social media or ada public forums, jadi maknanya sebenarnya memang betul-betul public, extremely public. Jadi sesiapa saja yang ada link tu boleh join the meeting. Tapi kita tengoklah target audience kita siapa dan sebagainya, kita should be in control. Kemudian jangan memakai personal meeting ID kita okay, to host public events. Okay. Dan selalunya kita punya PMI, personal meeting ID ni continuous. Kan? Jadi kita tak nak somebody akan crash kita punya personal virtual space dan bukan crash saja tetapi menyamar sebagai kita. Kemudian familiarize yourself with Zoom settings. Okay, dan seperti yang Prof. Fauzan sebut tadi, bahawa kita should be familiar when to share, when not to share kan, dan sebagainya. Dan kita hari ini pun kita ada waiting room ya. Dia macam fizikal juga, waiting room, kemudian barulah pergi kepada dewan dan sebagainya. Jadi ataupun kita panggil holding room for example untuk VIP. So kita control ya movement tu. So don't give up control of your screen. Okay, and then authorize attendees, lock the meeting. So sampai satu waktu tu kita lock. Dia umpama cikgu atau lecturer yang very strict ya, di mana kalau 10 minit je student tu lambat, jadi dia akan tutup dah, kunci dah classroom tu, pintu classroom tu sebab dia tak nak student dia masuk. Memanglah bunyi agak harsh sebab dalam situasi universiti kita agak fleksibel, depends on the lecturers or the policy of the university. Tapi kalau dalam lock meeting ni, dalam Zoom meeting memang seharusnya itu yang patut dibuat, kita lock. Kemudian set your own two-factor authentication. Okay, so maknanya kita ada dua ya level of authentication. Kemudian kalau ada disruptive participants, unwanted, remove sajalah ya. And then kalau let's say tiba-tiba dia behavior kan, good behavior, kita allow dia join. Okay, dan kita boleh buat disable video, mute participants like what we are doing now. Dan turn off file transfer, jangan transfer apa-apa, jangan buat internet banking dan sebagainya. Turn off annotation dan juga kita disablekan private chat. So this one from UNICEF ya, sebab saya rasa kita hidup di dunia, jadi kita harus tahu juga ya apa polisi ataupun langkah-langkah yang dibuat oleh ataupun dilaksanakan oleh badan global ya, umpamanya UNICEF. Jadi di sini UNICEF sangat serius ya, sangat concern, risau ya tentang keselamatan kanak-kanak ya, kerana kita memang ramai ya yang ada perdagangan manusia terutamanya kanak-kanak. Sebab tu saya ada join ya satu research group di mana kita track ya children yang missing children. Base-nya di US dan memang bajetnya besar, tapi saya hanya sebagai participants dan untuk memberi komen saja. Jadi umpamanya bila ada missing children, memang mereka akan trace ya, guna teknologi dan akan trace, dan projek mereka itu adalah crowd funding ya. Maknanya everybody donate dan juga mereka juga mendapatkan filantropi ya untuk
menjana projek mereka. So child protection ni satu yang serius sebab mereka telah ada membaca tentang COVID-19, mereka membaca buku, mereka berinteraksi, jadinya kena ada satu guideline ya untuk mereka, dan guideline tu bukan pada pihak kanak-kanak itu sebab dia mungkin tidak faham dan ada kalanya dia tidak nampak bahawa dia akan ditarik ataupun ada predator yang sedang harassing dan sebagainya. Jadi di pihak kerajaan patut adalah maknanya platform, any platform, internet platform harus being monitored, harus dipantau dan sebagainya. Dan kita sebenarnya di Cyber Security Malaysia, saya difahamkan memang kita ada blacklisted some websites ya untuk semualah apa-apa jenayah yang berkaitan dengan cyber. Dan seterusnya IT industry, including social networking platforms, pastikan ianya selamat, dan melaksanakan safeguarding measures, umpamanya virtual learning tools, kemudian semuanya accessible parents, guru-guru dan kanak-kanak tersebut ada akses. Jadi tak ada yang hanya dia target untuk children saja without parents punya knowledge, ataupun children itu diajar kamu hide atau sorokkan features ini, guna features ini untuk sorokkan aktiviti kamu supaya parents kamu tak tahu. Seterusnya schools kena ada juga current safeguarding policies, dan juga parents kerana yang terdekat dengan kanak-kanak tersebut ialah kedua ibu bapanya dan guardiannya, penjaganya. Jadi kita kena alert kalau ada perubahan pada kanak-kanak tersebut, ada distress dan sebagainya. Dan sebenarnya parents pun patut diberikan literasi tentang safety on the internet. Dan seterusnya saya ingin berkongsi tentang satu figure gambar rajah tentang model penyebaran maklumat kami yang telah kami siapkan untuk cryptocurrencies. Tapi sekarang ni kami sedang melakukan penambahbaikan agar ia juga boleh dipakai untuk COVID-19. So kalau dilihat di sini kita pakai epidemic model. Jadi mula-mulanya ignorant, tak ada siapa pun yang faham isu itu. Dalam contoh ini adalah cryptocurrencies. So dia spread, dia forward, dia share dan sebagainya. So sewaktu dia share ni kena ada bot, dia kena ada call for syariah compliant. Jadi dekat sini kita letak cryptocurrencies, tapi satu hari nanti kita akan letak COVID-19 di sini dan apa-apa saja produk yang dijual atas talian. Kemudian suppress, sekiranya benda itu berbahaya, kita suppresskan. Di sini kita sewaktu spreader ini, selain daripada syariah, mereka yang well versed dalam makasih syariah dan sebagainya, jadi akan berada satu kumpulan dengan super spreader dan selalunya technologies, jadi kita akan suppresskan. Jadi di sini yang akan terlibat ialah social media, technologies dalam Facebook, Twitter, YouTube, blog dan website, dan kita akan tambah lagi umpamanya online meeting dan apa-apa saja atas talian yang sedang mengambil peranan dalam sewaktu COVID-19 ini. So kita juga memerlukan Islamic Technological Approval. Jadi umpamanya scholars ulama ataupun cendekiawan dan teknologi Islamik yang ada Islamization jadi kita minta akan melaksanakanlah guideline atau garis panduan tentang technological approval terhadap sesuatu produk, dalam kes ini cryptocurrencies. Jadi faktor yang patut ada dalam framework ini ialah security, sistem security, dan juga pengguna itu harus ada tahap yang sesuai untuk tahap sesuai literasi untuk menggunakan teknologi tersebut dengan cara yang selamat. Kemudian non-identity kita kenal, tapi di sini kita melaksanakan security yang tahap tinggi sebab kita tak nak profil itu dicuri Kemudian legal activities dan juga user support. Seterusnya saya ingin berkongsi secara lalu projek yang telah pun siap dan kita sekarang sedang memawarkan untuk commercialization,
iaitu untuk memastikan bahawa pengguna dan sebagainya mendapatkan maklumat yang sahih, autentik, dan juga maklumat yang memang dalam bentuk ilmu, ya, maklumat yang telah menjadi ilmu. Jadi kita telah mereka cipta Wisemantic, kita dah dapat trademark, alhamdulillah. So ini kita bina sendiri, ya, ontologi berdasarkan tasawuf, kerana dalam tasawuf itu terdapat banyak kekeliruan, dan juga dalam doa dan zikir, dan juga dalam Islamic Family Law, Islamic Finance and Banking, dan sebagainya. So maknanya apabila maklumat tersebut telah ataupun ilmu tersebut telah diteliti, ya, oleh ontologi tadi yang didapat pengesahan daripada ulama dan juga scholars, jadi kita telah melaksanakan 2 kluster di sini, iaitu non-committal dengan reliable, dan ini antara visualization maklumat, maksud saya keputusan pencarian tersebut dan seterusnya. So itu saja Ustaz, saya rasa setakat ini. Ya, terima kasih Prof. Memang saya terpegun, saya cuba dengar dia punya step by step. Maknanya sebenarnya ialah mungkin sebahagian besarnya telah pun dirancang bagaimana kita nak mengelakkan sebarang penyalahgunaan ataupun kesilapan-kesilapan yang mungkin kita terpaksa hadapi dalam keadaan kita menggunakan teknologi hari ini, yang ialah maknanya anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, bahkan hari ini pun kerajaan pun dah menggalakkan penggunaan e-learning sekolah dan sebagainya, kan, edu web dan sebagainya. Jadi perlu maksudnya persiapan-persiapan yang telah Prof bentangkan tadi itu supaya kita tidak terjerumus kepada kerosakan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita hampir lebih jam suku dah sekarang ni, ya, Prof Fauzan, Prof Rina. 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit dah. Mungkin sebagai konklusi lah kot, ya, conclusion. Sedikit, 2 minit, 3 minit daripada Prof Fauzan dulu untuk wrap up kita punya perbincangan ICT keperluan umat dalam konteks COVID-19 ni. Silakan Prof. Ya Ustaz Sri, terima kasih, jazakumullah khair. Saya mengharap sangatlah dan saya in a way saya nampak COVID-19 sebagai hikmah. Memang kita satu benda yang kita kalau boleh kita tak nak, tapi hikmahnya di mana semua kita menjadi menggunakan ICT cara paksa, quote unquote. Ini kadang-kadang kita bukan orang biasa, kadang-kadang pensyarah sendiri pun baru nak pakai Zoom, nak pakai meeting, Meet, Hangout, Google Hangout, Skype dan sebagainya. Jadi dan saya terkesan sekali bila saya sendiri lama tak jumpa Ustaz Muhammad Mustafa daripada Kelantan yang dan through bila COVID-19 ni kawan saya share dalam Facebook ceramah beliau dan saya ikuti sepenuhnya. Begitu juga dengan Prof Anis Ahmad, seorang antara pengasas UIA, dan dia share dan dalam semalam, dan kita berbincang dan saya dapat antaranya bahawa kita selalu mengatakan bahawa kita tidak boleh measure takwa atau iman seseorang. Tapi semalam bila dengan ceramahnya, dia kata ya kita boleh measure Fauzan. Kita boleh measure takwa dengan dia refer surah Al-Mu'minun dan juga hadis Abu Bakar. Di mana Rasulullah tanya siapa berpuasa hari ini, siapa ziarah orang sakit, siapa solat jenazah dan itu adalah measurement untuk takwa. Jadi ilmu-ilmu baru ini kena sebarkan, jangan duduk rumah duduk diam, makan tidur, tapi sebarkan ilmu, sebarkan nasihat, jangan sebarkan fitnah, jangan menyakitkan hati orang dan gunalah yang terbaik. Dan kalam ini saya ulangi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi kalam ini diciptakan untuk manusia dan kita baca dengan nama Tuhan kamu. Dan Allah juga berpesan bahawa alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu yang mengajar kita bagaimana menggunakan kalam. Dan Zoom ini adalah kalam teknologi, tapi guna dengan syarat. Janganlah guna dengan untuk benda pelik-pelik. Allah alam. So saya doakan selamat Ramadan Karim, semoga kita masuk dalam bulan puasa esok atau lusa dengan input yang baik, proses yang baik, insya-Allah outputnya pun baik, outputnya kita lebih bertakwa. Bukan kita bulan Ramadan pun nanti kuliah-kuliah online pun makin banyak lah. Banyak bercambah. Dah dengar kata ada orang nak tadarus online
bukan tadarus orang nak online. bukan orang nak menyanyi online saja. Kadang-kadang kita tengok orang yang generasi TikTok dia menyanyi online. Yang ramai-ramai di seluruh negara dia menyanyi, tapi kita wadon tadarus online. So sekian saya Ada satu joke Prof sebelum kita berhenti, sebelum saya nak serah pada Prof Rostina, minta maaf Prof Dani, saya nak tanya dengan Prof Zan. Hari ini kerajaan pun di bawah Majlis Agama pun dah ada nikah online. Nikah online. Jadi orang lelaki yang bila tengok laptop dalam bilik dah risau dah nikah online. Ini gurau-gurau kita lah Tapi sebenarnya saya sebenarnya dengan Rosina menikah online juga. Dah zaman 1986. Jadi sebelum 1986 nikah online juga ya? Kita di mana Prof Rosina masa tu Rosina belajar di Washington, Spokane, Washington State. Saya di Kansas State, Missouri. Jadi ayahnya wali hakim pada ni. Jadi nak tanya ke saya, kita guna telefon. Masa tu tidak ada Zoom dan meeting Skype dah. Kita pakai telefonnya. Okey. Maknanya dah apply lama dah tu ya, bukan sekarang. Alhamdulillah. Okey. Last Prof Rostina sebagai kata-kata akhir sebelum kita menutup bicara kita. Silakan. Nasihat-nasihat akhir silakan. Okey, COVID-19 adalah satu ujian, tapi ia juga sesuatu yang menyebabkan kita kembangkan ilmu kita dalam bidang perubatan dan lain-lain bidang lagi, dalam bidang agama dan sebagainya. Dalam bidang sosial sosiologi, kemasyarakatan dan sebagainya. Dan juga ia memberikan kita ruang untuk memperelokkan adab kita sesama manusia, sesama kita, dan bagaimana kita menghargai kasih sayang. Jadi dahulu kasih sayang ialah dengan bertemu secara fizikal, ziarah-menziarahi, tapi kali ini kita ziarah-menziarahi dalam alam maya kan. Jadi dengan demikian kita tahulah bahawa alam dunia fizikal tu dengan alam maya itu sebenarnya satu dunia juga. Jadi tidaklah bermakna di alam maya kita berbuat jahat, kita boleh berbuat jahat tanpa sempadan. Dalam alam fizikal kita sangat baik. Jadi sebenarnya itu adalah satu dunia. Saya rasa itulah hikmahnya COVID-19 dari segi. Sekarang kita akan melihat kalau ada yang bersin, dia akan tutup mulutnya dan sebagainya. Kemudian kalau for example ada kalanya di mana-mana akan ada penjarakan sosial, mungkin kita telah terbiasa. Jadi kita tak adalah for example di grocery store kan, supermarket Giant for example. Kita berhimpit-himpit. Jadi kita harus hormat space of other people, tak beli tiket ke atau nak kat ATM machine ke kan. Di immigration memang kita akan follow sebab ada strict rule di situ. Tapi di tempat lain yang ramai manusia, jadi kita banyak terlupa bahawa kita perlu menghormati space seseorang itu. Dan juga satu lagi, inilah masa untuk kita menilai semula kan, ikatan kekeluargaan dan sebagainya, dan juga bermuhasabah diri. Dan sebenarnya Ramadan besok, inilah yang kita nak lihat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, satu nasihat yang sangat-sangat baik yang telah pun kita dengar daripada kedua-dua panelis kita, Profesor Dr. Muhammad Fauzan Nordin dan juga Profesor Dr. Rosina Osman dalam perbincangan kita hampir mencecah 1.5 jam sekarang ini, insyaAllah. Dan bawah tajuk COVID-19 ICT keperluan umat. Tetapi segala-galanya bergantung kepada tangan kita. Ustaz, kalau kita memilih jalan yang baik, kita akan dapat hasil yang baik. Ya Prof, ada apa-apa lagi? Ada soalan daripada Facebook Nur Nasuha. Dia tanya macam mana nak elakkan iklan yang tak baik dia masuk ke YouTube yang ditonton oleh kanak-kanak. Saya jawab sikit dan Prof Rosina jawab sikit lah. Okey, untuk Puan, saya rasa Puan lah sebab dia tanya tentang anak. Ya, ini kadang-kadang kita pop up macam tu kan. Ini bukan saja Facebook, YouTube, Facebook pun. Dia pop up advertising yang mana kita ziarah, yang ni mana kita kena masuk dah history ataupun settingnya. Kita Puan Nasuha boleh Google stop back advertising YouTube. Tu dia punya step. Saya dah ada dah step-step dia ni. Di mana dia pertamanya dia kata open YouTube, click on the profile picture, type right corner of the screen, go to Creator Studio. Tu number 2. Number 3, click the channel button from the menu on the left. Tu number 3. Number 4, pick advance from the top down menu. Number 5, uncheck. Uncheck. Selalu orang tak buat uncheck ni. Uncheck the box saying allow advertisement to be displayed alongside my video.
Jadi apa kadang-kadang dia sengaja biar gitu. Dia panggil apa nama push orang tak dia kita tak apa minta pun, tapi bila kita tak uncheck dia kata kita terima. Wahal sepatutnya kita go tu uncheck. Dan kebanyakan kita tak kisah pun. Kita tak kisah. Malam saya dapat apa nama WhatsApp the one of professor tanya, betul ke Facebook ni ada history dia track down? Dia kata yes, for advertising, dia monitor. So kadang-kadang dia promote advertising. Saya Google cari apa nama starter, apa nama kereta, bateri dan tayar saya agak ada masalah. Saya Google cari kat apa Google. Tiba-tiba dalam Facebook dia advertise dah. Kita kena tahu bahawa Facebook dan Google ni adalah company yang sama. Jadi share the information. Itu yang bahayanya, yang dia track, dia record. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh cerita kat Facebook, kita baru pergi bank, kita makan kawan ni, ya orang tahu kita kat mana. Jadi benda tu kena bahaya dan kita kena boleh carilah dan tanyalah pada kawan-kawan yang agak teknikal. Dan profesional ada raise hand. Ada tambahan daripada Prof. Orang security ni dia lebih tahulah ya. Ya. Kita ada YouTube Kids ya, tapi itu pun tak boleh take for granted kan, sebab kita tak tahu kids dia dengan kids kita tak sama ya. Ya tak sama kan. For example, diorang sex education diorang tu lebih so called meluas, tapi kita sangat berhati-hati kan. Jadi dan tentang YouTube tadi tu Prof Fauzan dah jelaskan dengan detail. Okey. Begitu juga dengan Facebook ya. Dengan Facebook bila kita hide ad tu, jadi Facebook akan bertanya. Jadi kalau sesuatu yang saya nampak sensitif ataupun scam, jadi kita akan klik di situ scam ataupun sensitif dan sebagainya. Nanti kita akan lihat Facebook itu dia respons very quick, dia akan respon cepat, di mana semua iklan-iklan yang berbentuk sebegitu cepat terus dia tarik. Ya, sebab dia pun Facebook pun takut juga kalau kita ada peruntukan undang-undang dan sebagainya. Berbalik kepada YouTube tadi, memang kita sebagai individu dan sebagai komuniti kita boleh laksanakan apa yang terdaya. Tapi saya itulah mengharapkan agar kerajaan juga mengambil serius tentang perkara ini, sebab saya rasa kalau kerajaan berbincang dengan YouTube kan, mungkin pelaksanaan polisi dan undang-undang boleh dilaksanakan dengan lebih efektif. Baik, terima kasih. Ini satu mungkin dari segi technical strateginya kedua-dua panel kita lebih arif tentang perkara ini dan mungkin dapat disebarkan kepada rakan-rakan di luar sana atas kebimbangan mereka, terutama kepada anak-anak yang biasa tambah-tambah dalam fasa PKP ni, semua duduk rumah, semua tengok tab, semua tengok handphone, semua tengok komputer dan sebagainya. Kadang-kadang macam-macam pop-up keluar, ada yang baik, ada yang tak baik dan sebagainya. Ini satu nasihat yang sangat berguna lah ya, dalam kita nak memanfaatkan ICT ni untuk kebaikan kita. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, macam saya sebut tadi, pelbagai kemudahan yang dapat kita gunakan. Dan kita bergurau ni mungkin kita boleh dengar kuliah-kuliah yang akan disampaikan secara online dan juga aktiviti-aktiviti tadarus dan sebagainya. Itu semua platform-platform yang boleh memberikan sedikit sebanyak walaupun realiti Ramadan ni tuan-tuan, kita berada di surau dan masjid, tetapi hakikatnya hari ini semua di rumah, tetapi ilmu tu masih dapat dikembangkan melalui mekanisme teknologi yang dan setiap saat Ustaz yang kita berada sini, setiap saat yang kita ni, ini dicatat oleh rakyat dan atik ni. Ini jadi amal soleh kita untuk bekal akhirat. Jangan duk fikir ini tak ada apa, wasting time. No. Kita dengar pun kita dalam majlis ilmu. Dan orang dan makhluk mendoakan untuk kita. Mencelah, sorry. Terima kasih atas tambahan Prof. InsyaAllah ada kesempatan kita boleh bincang lagi tajuk-tajuk ini InsyaAllah. spesifik kepada aspek-aspek kebaikan dan sebagainya. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Prof. Dr. Muhammad Fauzan Nordin, masih kepada Prof. Dr. Roslina di atas kesempatan masa dan saatnya dapat kita berkongsi bersama rakan-rakan kita di luar sana. InsyaAllah saya sekali lagi bagi pihak WAP-TV.my nak mengucapkan insyaAllah selamat kita melangkah ke bulan Ramadan Al-Mubarak, marhaban ya Ramadan. Semoga semua rakan-rakan kita di luar sana yang mendengar ini dan juga mungkin mengikuti Facebook kita ini dapat sama-sama kita muhasabah diri dan juga sama-sama kita mengambil iktibar. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini dapat kita manfaatkan seperti biasa walaupun dalam keadaan new normal ya, perbezaannya new normal sedikit kebaikan kita bersama insya-Allah. Jadi sekali terima kasih semua.
InsyaAllah kita Sama-sama. bertemu lagi dalam rancangan-rancangan yang lain yang akan disediakan oleh WAP TV. Ikuti Facebook kami dan juga aktiviti yang akan dirancang sepanjang bulan Ramadan untuk kebaikan kita bersama insyaAllah. Kiranya kita menggunakan kebaikan tangan kita ini insyaAllah, para malaikat akan mengambilnya sebagai pahala insyaAllah di bulan Amin, ini. amin. Jadi kita bertemu sekali lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.